50 orang mati lepas ambil vaksin. 6 bulan je boleh hidup. Wih, ini aku kena share ni. Betul aku cakap. See? Ish, aku duk kata dah. Baru tak sat tadi aku duk sembang kat kedai kopi. Betul ya? Halo? Hang tolong cancel sat appointment vaksin Abah tu. Cancel tau. Settle. Semua grup aku dah share. Dah selesai tanggungjawab aku sebagai netizen. Oi, kau nak pergi mana ni? Aku nak pergi vaksin lah, dah lewat dah ni. Ni, yang kau share kat semua orang ni apa benda ni? Aku pun dapat ni. Yang aku share tu tadi saja je. Aku pun tak tahu mana datang. Aku share je. Yang penting, aku orang pertama yang share tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Abdul Rahim, bernombor metrik 274300. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan laporan ini. Dalam mengorak langkah ke arah dunia tanpa sempadan, masyarakat dunia hari ini bakal berdepan dengan pelbagai cabaran baru, di mana kebanyakan salah laku semakin mudah mendapat liputan sama ada daripada media tradisional maupun media baru. Antara cabarannya ialah perbuatan salah laku pengguna media sosial, iaitu fitnah cyber. Berita yang sering dilaporkan adalah berkait dengan salah laku pengguna media sosial dalam memberikan kenyataan di platform media sosial milik mereka sendiri, yang akhirnya menjerat diri sendiri. Di manakah punca perkara ini boleh berlaku? Adakah disebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap undang-undang komunikasi yang ada di Malaysia, ataupun sifat amarah atau dendam yang menyebabkan mereka bertindak melanggar undang-undang tersebut? Okey, di sini kami menggariskan beberapa objektif penulisan ini dibuat. Yang pertama, penulisan ini adalah salah satu kerja kumpulan yang dikira sebagai pentaksiran di dalam kursus yang membawa markah sebanyak 30%. Yang kedua, ialah sebagai pelajar yang mengambil kursus ini, kefahaman terhadap isu-isu yang terdapat dalam perundangan komunikasi sangat penting. Bukan sahaja untuk lulus mata pelajaran, bahkan ilmu ini sangat relevan dengan perkembangan dunia hari ini. Yang ketiga adalah menilai hubung kait antara kes-kes yang berlaku di Malaysia dan menilai sejauh mana pelaksanaan undang-undang komunikasi yang ada di Malaysia. Okey, di dalam penulisan ini juga kami akan mengupas mengenai 3 kes yang mendapat liputan meluas di media sosial baharu dan media tradisional berkaitan salah laku fitnah cyber yang melibatkan public figure berakhir dengan tuntutan di mahkamah. Okey, kes yang pertama ialah Masyitah Muhammad Hassan, iaitu Dola Masyitah melawan Dr. Sakinah Sulong. Kes yang disebut pada 2018 ini di mana Dola Masyitah menyaman Dr. Sakinah kerana menuduhnya terlibat dengan kes kematian bayi lelaki semasa proses bersalin. Kes ini sangat menarik kerana ia melibatkan golongan profesional yang melakukan kesalahan memfitnah. Manakala kes kedua pula adalah kes The Fame Up Entertainment melawan Datin Nurjuma Habib Muhammad, iaitu pengasas tudung bawal ID Juma pada tahun 2019 yang melibatkan syarikat hiburan dengan pengasas syarikat tudung popular suatu ketika dahulu. Dan kes terakhir ialah kes Siti Nur Hidayah Muhammad Ali, iaitu Balu Allahyarham Abang Boceh melawan Said Ali Mubarak Said Muhammad Rizwan Ali Putih pada tahun 2020. Kes ini juga melibatkan individu terkenal iaitu Ali Putih yang telah memfitnah Nur Hidayah dengan menjatuhkan maruah seorang wanita iaitu Balu kepada arwah abangnya sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
sejahtera. Untuk kali ini saya akan menerangkan berkaitan isu dengan akta perundangan dan juga dimensi kes sama fitnah. Jika kita lihat sekarang, pelbagai isu penyebaran fitnah telah diluaskan melalui pelbagai platform media sosial seperti Facebook, internet, TikTok dan sebagainya. Namun begitu, terdapat dua akta yang terlibat dalam menangani isu fitnah cyber, iaitu Akta Fitnah 1997 dalam kurungan Akta 286 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588. Menurut Kamal Halili, tindakan menyebar maklumat yang tidak benar atau erti kata lain fitnah membawa maksud satu dakwaan atau tuduhan yang tidak berasas dilimpahkan oleh seseorang di mana penyataannya yang didedahkan kepada halayak umum didorong oleh rasa ingin menjatuhkan reputasi baik ataupun memburukkan imej individu lain. Jadi, kenyataan fitnah itu wujud di mana ia telah berlaku kerosakan kepada individu yang difitnah itu hingga menyebabkan individu tersebut merasakan imej yang telah tercalar, memalukan, rasa terhina dan dibenci oleh masyarakat. Okey, dimensi kes sama fitnah melibatkan individu yang difitnah yang dilakukan oleh pemfitnah dan telah mengeluarkan pemfitnah ini telah mengeluarkan kenyataan dan menyebabkan pihak ketiga itu masyarakat membaca kenyataan fitnah tersebut dan telah memberi tanggapan yang sangat negatif kepada orang yang difitnah. Jadi, terdapat pelbagai soalan yang ditimbulkan ketika menangani isu penyebaran fitnah, iaitu adakah terdapat kenyataan fitnah dalam berita atau maklumat yang dikongsikan di media sosial? Kedua, adakah maklumat tersebut merujuk kepada orang yang difitnah? Dan persoalan terakhir, adakah maklumat ini telah disebarluaskan kepada pengetahuan pihak yang ketiga ataupun kita panggil masyarakat? Justru adalah menjadi sesuatu yang penting kepada kita untuk selidik dahulu ataupun menyiasat dahulu sesuatu maklumat yang diterima atau informasi yang diterima supaya disebarkan di mana-mana platform media sosial, kerana sebarang bentuk perkongsian atau penyebaran kandungan palsu adalah satu kesalahan jenayah seperti mana yang termaktub dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Satu penguatkuasaan yang tegas juga perlu dilakukan dalam isu ini bagi menjamin keselamatan individu lain dan juga supaya kita faham bahawa media sosial merupakan satu platform yang selamat untuk menyebarkan sesuatu maklumat. Jadi, gunakanlah media sosial sebagai suatu medium untuk menyebarkan berita-berita yang baik, berkongsi berita-berita yang baik supaya ianya tidak menjadi satu platform untuk menyebarkan fitnah kepada individu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Eliana binti Malik, nombor matrik 274188. Untuk tugasan kali ini, saya akan menerangkan satu fakta kes, iaitu melibatkan kes sama fitnah di antara kes Dula Mashita dan Dr. Sakinah Sulong. Kes ini telah mendapat liputan yang meluas di negara kita di Malaysia. Ianya melibatkan dua orang individu, iaitu Dr. Sakinah Sulong dan Dula Mashita. Kes ini bermula pada tahun 2018 apabila seorang bayi lelaki dilahirkan secara teknik homotable dan telah meninggal dunia. Ianya telah menyebabkan Dula Mashita terkait dengan kejadian tersebut. Namun begitu, beliau telah menafikan sekeras-kerasnya perkara tersebut, tetapi ianya telah disangkal oleh Dr. Sakinah Sulong dan menyatakan Dula Mashita sebagai seorang pembohong. Satu laporan polis telah dibuat oleh Dula Mashita ke atas fitnah yang dilakukan terhadapnya. Menurut Dula Mashita, beliau tidak ada kena-mengena dengan perkara tersebut kerana ketika kejadian beliau sendiri dalam keadaan sarat mengandung dan tidak ada di tempat kejadian. Malahan pasangan tersebut juga telah menafikan sekeras-kerasnya bahawa Dula Mashita telah membantu dalam proses kejadian kelahiran itu. Dalam kejadian yang diviralkan di media sosial ini, pasangan tersebut telah menjelaskan bahawa Dula Mashita memang tidak ada terlibat dan satu laporan polis juga telah dibuat oleh pasangan tersebut bagi menjelaskan keadaan. Pada kejadian itu, pasangan tersebut telah bersiap sedia untuk pergi ke hospital, tetapi si isteri tidak bercadang untuk pergi ke hospital untuk melahirkan anak pada waktu itu kerana ketika kejadian beliau hanya merasa mild contraction dan melalui pengalaman anak pertama, beliau merasakan lebih baik beliau menunggu sahaja di rumah sementara sementara menunggu dirinya untuk melahirkan. Jadi ketika menunggu di rumah itu, tiba-tiba beliau merasa hendak meneran dan seterusnya beliau telah melahirkan seorang bayi lelaki. Namun begitu, pada kejadian itu kaki bayi lelaki tersebut telah terkeluar dahulu dan suami beliau telah membantu kelahiran tersebut. Dan ketika pihak ambulans telah sampai,
bayi tersebut telah disahkan meninggal dunia. Ibu tersebut juga telah menerangkan bahawa Dula Mashita memang tidak ada di tempat kejadian dan mereka telah tidak pernah mendapatkan mana-mana perkhidmatan daripada Dula Mashita. Berikutan kejadian itu, Dr. Sakinah Sulong telah menaik beberapa posting yang memfitnah Dula Mashita terlibat dengan kejadian itu, dan satu tindakan sama fitnah telah dilaksanakan oleh Dula Mashita ke atas kejadian tersebut. Daripada keputusan Mahkamah Tinggi telah mendapati elemen fitnah telah berjaya dibuktikan dan plaintiff itu Dula Mashita telah mendapat ganti rugi sebanyak RM100,000 dan kos sebanyak RM30,000 susulan daripada kejadian tersebut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Roslan Rizwan. Saya akan ceritakan sorotan kes kedua, iaitu kes yang mana The Frame Up Entertainment melawan Datin Norjima Habib Muhammad, iaitu pengasas tudung bawal pada tahun 2019. Fakta kes ini ialah sekitar pada tahun 2019 dan 2020, yang mana pihak Frame Up Entertainment telah membuat satu laporan polis berhubung kait dengan pihak mereka dengan penyebaran satu video yang mengandungi aksi lucah yang membabitkan dua individu terkenal dalam negara. Mahkamah telah mengeluarkan 3 keputusan, iaitu 1 waran tangkap yang telah dikeluarkan kepada pihak pengasas tudung Aidil Juma. Yang keduanya membayar ganti rugi sebanyak RM260,000 kepada Frame Up Entertainment. Yang ketiganya permohonan maaf dalam bentuk media cetak melalui beberapa saluran surat khabar rasmi. Dapat diulaskan di sini ialah penyebaran berita palsu terbabit adalah serius berkaitan video pornografi yang melibatkan golongan VIP terkemuka. Yang keduanya ialah plaintiff secara terbuka telah dibuktikan sebagai suatu dakwaan salah dan tidak berasas oleh pihak mahkamah. Yang ketiganya menanggung kos kerugian yang dialami oleh pihak plaintiff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi bin Muhammad Rusli, nombor matrik 274-393. Saya teruskan dengan contoh sorotan kes yang ketiga, iaitu kes yang berkenaan dengan Siti Nur Hidayah Muhammad Ali dengan adik iparnya, iaitu Said Ali Mubarak Said Muhammad Rizwan, iaitu Ali Putih, yang dikenali sebagai Ali Putih. Fakta kes bagi kes ini seperti berikut, iaitu Siti Nur Hidayah ini merupakan balu kepada salah seorang pelawak terkenal Malaysia, iaitu Abang Boce yang berusia 30 tahun, yang telah meninggal pada 10 Februari 2020, iaitu disebabkan oleh demam denggi, dan arwah telah meninggalkan seorang anak lelaki yang bernama Hamzah. Sejurus selepas kematian arwah, isteri arwah telah mengambil telefon bimbit dan juga beg duit arwah pada hari kedua kematian arwah. Disebabkan itu timbulnya rasa tidak puas hati terhadap adik iparnya, iaitu Ali Putih, yang berniat untuk menguruskan harta arwah bersama dengan kakaknya, iaitu Syarifah Nur Wahidah. Susulan daripada rasa tak puas hati itu, Ali Putih telah memuat naik beberapa kata-kata yang berunsur fitnah kepada kakak iparnya melalui platform media sosial beliau sendiri. Disebabkan itu, pihak Siti Nur Hidayah telah memfailkan satu saman fitnah kepada Ali Putih bagi membersihkan reputasi namanya yang tercalar.
Jadi keputusan mahkamah bagi kes ini iaitu Hakim Zulkarnain Hasan telah memerintahkan Ali Putih untuk membayar ganti rugi am sebanyak 60,000 kepada Siti Nur Hidayah kerana memfitnahnya pada 2 tahun yang lalu. Jadi ulasan bagi kes ini, kenyataan fitnah oleh Ali Putih di dalam laman sosial Instagram terhadap kakak iparnya Siti Nur Hidayah Muhammad Ali telah memakan dirinya sendiri. Dan juga tindakan dari Siti Nur Hidayah yang mana memohon perintah injaksi di mahkamah yang dibuat olehnya terhadap Ali Putih merupakan langkah yang bijak demi mempertahankan hak asasi individu yang mana seperti mana yang termaktub dalam perundangan di negara kita ini. Hai, saya Muhammad Faizal bin Yasin, nombor matrik 274884. Saya akan menerangkan berkaitan cadangan bagi menangani isu fitnah cyber yang telah memberi impak negatif terhadap kelompok masyarakat khususnya di Malaysia. Jadi cadangan yang pertama, sebagai pengguna platform media sosial yang beretika, di mana kita menggunakan platform media sosial ini setiap hari, jadi kita haruslah mengetahui aspek perundangan dan akta yang telah ditetapkan di negara kita terlebih dahulu supaya kemudahan tersebut dapat kita gunakan dengan cara yang betul dan bijak dan tidak membawa kepada kancah jenayah fitnah. Ini bermakna keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu yang menggunakan media sosial tersebut dipertanggungjawabkan oleh individu itu sendiri. Yang kedua, kami mencadangkan supaya sekatan akses dalam layar internet seperti konfigurasi tembok api ataupun firewall diperkasa ke arah yang lebih ketat lagi kerana ini dilihat berfungsi sebagai penapis kandungan di mana membolehkan pengguna internet itu sendiri menyekat apa-apa laman web yang dirasakan tidak wajar seperti kategori iklan yang tidak wajar, bahan lucah maupun berita palsu supaya tidak dikongsi kepada khalayak umum. Yang terakhir cadangannya adalah hukuman sedia ada bagi kes sama fitnah juga perlu dipinda agar hukuman yang lebih berat dapat dikenakan kepada pesalah tersebut sebagai suatu pengajaran untuk orang awam agar tidak sewenang-wenangnya membuat perkongsian maupun menyebarkan sesuatu maklumat dalam mana-mana laman media sosial tanpa sumber asas yang kukuh. Justru tanggungjawab media sosial secara digital menjadi kebiasaan baharu yang harus diperhatikan oleh semua pihak demi kesejahteraan negara. Saya Nur Syazrina Nuriana binti Junaidin, nombor matrik 274567, akan membentangkan mengenai rumusan. Mengikut kes yang pertama, iaitu kes Masyita Muhammad Hassan, Dola Masyita lawan Dr. Sakinah Suluh 2018. Sepatutnya Dr. Sakinah Suluh sebagai seorang yang terpelajar sudah mengetahui akta-akta yang melibatkan fitnah cyber ini dan tidak membiarkan diri beliau terpalit untuk melakukan fitnah terhadap Dola Masyita. Kedua, mengenai kes terhadap The Fame Up Entertainment lawan Datin Wajubah Habib Muhammad, pengasas tudung bawal Adi Juma 2019. Datin Wajubah Habib seharusnya menghadirkan diri di dalam perbicaraan mahkamah dan memberikan kerjasama yang baik kepada pihak mahkamah supaya perbicaraan ini berjalan dengan lancar. Dan kes yang ketiga adalah kes Siti Nur Hidayah Muhammad Ali, Balu Allah Yarham Abang Bashir lawan Syed Ali Muhammad Syed Muhammad Rizwan Ali Putih. Ali Putih seharusnya berfikir panjang bagi menyelesaikan masalah beliau dengan kakak iparnya. Secara amnya, jika berfikiran rasional, isu fitnah ini tidak akan timbul kerana memikirkan impak dan implikasinya. Sebagai rakyat Malaysia, perlu banyak membaca mengenai undang-undang berkaitan komunikasi ini supaya fitnah ini tidak akan berulang di masa hadapan. Seharusnya tidak perlu mengeluarkan kenyataan tidak sepatutnya di media sosial. Sekian, terima kasih.